Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku lagi, Effendi Osman. Hari ni kita nak review in detail atau in-depth review mengenai Apple Watch SE. Aku dah menggunakan jam ni lebih kurang 2 bulan. Aku dah run, aku dah hiking dengan jam ni. Aku tak swim dengan jam ni. Dan aku tak cycling dengan jam ni. Tapi aku dah boleh kata aku dah cuba untuk semua features dan aplikasi yang ada pada Apple Watch SE ni. So, jom kita pergi in detail review mengenai Apple Watch SE. Pertama sekali kita pergi pada harga. Untuk pengetahuan korang, yang aku beli ni adalah Apple Watch SE series GPS only, bukan cellular. Harga dia adalah RM1,199. Tu untuk 40mm, untuk 44mm aku rasa lebih kurang 1,349. 44mm lebih besar lah. Untuk series 6 atau yang ada cellular, harga dia korang boleh check kat laman web Apple. So kita pergi pada perkara yang aku suka atau smart features yang aku suka pada Apple Watch ni. Pertama sekali, untuk smart features yang aku suka adalah notifikasi pada jam ni sangat bagus dan sangat smooth. Di mana sekiranya korang menerima SMS atau WhatsApp, korang boleh baca di jam. Tapi dengan syarat preview untuk semua sistem messaging macam contoh WhatsApp, Telegram hendaklah ditetapkan sebagai ada preview. Kita kena setkan teks tu boleh dibaca dekat jam. Kalau untuk WhatsApp kita allow preview, maksudnya sekiranya jam contoh kat telefon, kalau kita lock screen, kalau kita allow preview, walaupun kita lock screen, teks tu boleh dibaca. So bila dekat telefon sendiri di set as preview, maka jam pun boleh baca text message tu. Selain tu juga, jam boleh menjawab telefon sebab ada mic dan juga ada speaker. Kita pergi pada smart features lain yang aku suka pada jam ni adalah satu features yang aku rasa sangat bagus Apple perkenalkan semasa musim COVID ni, iaitu notifikasi sekiranya korang basuh tangan. Di mana jam akan mengira sekiranya korang basuh tangan, jam akan detect atau kesan aktiviti basuh tangan tu, dia akan bagi tahu 24 second dekat jam. Maksudnya kat sini korang kena basuh tangan sabun tu selama 24 saat. Dan bila korang complete 24 saat tu, jam akan tunjuk congratulations, tak silap aku. So kat sini dia nak menyuruh kita membasuh tangan dengan betul lah. Ini antara features yang pada aku pada awalnya agak remeh, tapi bila kita kena relatekan dengan COVID ni, memang features ini sangat baik. Bagus Apple untuk features yang ni. Aku rasa korang lagi minat nak tahu mengenai fungsi sukan pada jam ni. Ok, untuk mode activity aku rasa tak berapa banyak. Kita boleh tengok kat sini hanya ada, ok, ni untuk fungsi yang basic saja, iaitu aplikasi workout, di mana ada outdoor, ada hiking, ada outdoor cycle, ada indoor running, ada mixed cardio, ada skipping rope, ada indoor walk, ada outdoor walk, indoor cycle, elliptical, rowing machine, stepper, high intensity interval training, yoga, functional strength training, dance, cool down, core training, pool swimming, open water swimming. Dan korang boleh tambah juga dia ada badminton. Dan ada juga fungsi-fungsi, ada juga mode-mode sukan yang lain. Tapi dekat sini aku check, dia tak ada trail running aku rasa. Ok, trail running memang tak ada. Jadi kalau untuk trail running, either korang pakai mode run, outdoor run, atau korang pakai hiking. Untuk bateri pula, untuk fungsi smart features, bateri boleh bertahan sekitar 18 jam. Dan untuk aktiviti sukan di mana penggunaan GPS, aku dah try untuk run berapa kali. Untuk road aku try run, itu aku run lebih kurang sejam. Penurunan bateri adalah sekitar 10%. Tetapi baru-baru ni aku guna untuk hiking dan trail running, di mana aku buat Trans Reverse Angsi, di mana aku naik daripada Bukit Putus, aku pergi ke puncak Gunung Angsi dan aku turun ke Ulu Bendul. Daripada Ulu Bendul aku patah balik ke puncak Angsi dan aku turun ke Bukit Putus. Aktiviti tu lebih kurang 7 jam 11 minit. Dan jam Apple Watch ni ngam-ngam mati selepas aku berjaya sync. Maksudnya dekat sini untuk full GPS usage atau penggunaan sepenuhnya untuk GPS, jam hanya boleh bertahan lebih kurang 7 jam 11 minit ke 7 jam 15 minit lah lebih kurang. So untuk penggunaan GPS secara penuh, aku boleh kata lebih kurang 7 jam
ke 7 jam 15 minit. So kalau korang nak guna untuk ultra running, aku rasa Apple Watch tak berapa sesuai, melainkan korang memang super laju, korang boleh buat 50 km under 7 hours atau bawah 7 jam, jam ni boleh korang nak pakai. Seterusnya kita pergi kepada paparan semasa aktiviti. Dekat sini aku dah try aplikasi workout, di mana workout ni memang digunakan untuk Apple Watch. Selain tu juga kita boleh install Strava di dalam jam tangan Apple Watch ni. Kita boleh install Night Running Club juga. Kita boleh install Adidas Runtastic. So untuk aplikasi workout ni aku rasa agak kecewa sebab paparan aktiviti dia sangat minimal, di mana semasa aktiviti hanya ada 3 paparan, iaitu paparan utama, log, end dan pause, di mana kontrol untuk stop, start di situ. Dan paparan kedua adalah data fill, di mana data fill ni agak limited. Kita tak boleh nak tambah, atau kita boleh nak susun benda tu tapi tak boleh nak letak lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5 data sahaja, di mana korang boleh tetapkan nak pilih elevation saja atau heart rate, korang boleh tentukan. Tapi dia hanya 5 data dalam satu page. Kalau kita menggunakan Garmin, kita ada banyak data screen, kita boleh letak macam-macam info pada screen kedua, screen ketiga, screen keempat. Tapi untuk Apple Watch hanya ada 3 screen, di mana screen pertama start, stop dan end. Paparan kedua adalah data fill mengenai info larian, kita boleh letak heart rate, kita boleh letak elevation. Dan paparan ketiga hanya paparan kawalan suara atau Spotify atau music player, di mana kita boleh next dan previous dekat situ. So dekat sini hanya ada 3 paparan untuk aplikasi default, iaitu workout. Selain itu juga aku dah try untuk aplikasi Strava dan juga Night, lebih kurang sama. Paparan pertama start, stop, paparan kedua info, dan paparan ketiga adalah kawalan music dan juga suara. Okey, lagi satu yang aku rasa agak Aku rasa Apple kena improve bahagian ni, sebab buat masa ni tiada aplikasi atau software atau aplikasi yang boleh kita gunakan untuk fungsi navigasi. Aku install Gaia di dalam Apple Watch ni, tetapi paparan Gaia tu agak, aku rasa tak berapa menarik, sebab jam masih memerlukan telefon untuk menjalankan fungsi navigasi, di mana kalau kita gunakan aplikasi Gaia pada Apple Watch ni, korang kena buka juga aplikasi Gaia pada telefon. Jadinya jam akan mengambil data atau paparan daripada Gaia di iPhone korang untuk dipaparkan ke dalam jam, di mana aku dah cuba, kadang-kadang dia agak lambat, jadi kita kena zoom. Kalau kita tengok dia punya GPS punya waypoint tu pun masih lambat, dan kadang-kadang disconnect, dia tak boleh nak view pun. So dia agak lambat, di mana kalau untuk penggunaan trail running aku rasa tak sesuai langsung, sebab navigasi yang kita perlukan semasa trail running ni kadang kita nak cepat, kita nak tahu nak turn right atau nak turn left. Tapi dengan aplikasi Gaia pada Apple Watch ni agak lambat dan tak membantu pun aku rasa. Aku ada terbaca juga aplikasi berbayar, tapi aku tak nak review mengenai aplikasi berbayar tersebut. Aku nak ceritakan aplikasi yang percuma yang kita boleh install, sebab kita dah beli jam dengan kita, harapan kita boleh gunakan jam tu untuk semua perkara kan, tapi tidak. Buat masa ni aku rasa masih kekurangan di situ, di mana aplikasi workout tu sangat basic. Okey, seterusnya kita pergi kepada ketepatan GPS dan juga heart rate sensor. Kalau tengok dekat sini, aku rasa tak ada yang ketara, tak adalah teruk sangat pun Apple Watch punya GPS. Kalau tengok kat sini, yang warna biru di sini adalah Forerunner 745 dan warna orange adalah Apple Watch. Kalau tengok kat sini, turn dia pun okey sahaja. Cuma ada certain part memang Apple Watch dia offset sedikit, tapi majority larian aku still on track. Dia pun tak jauh banyak sangat dia punya offset dia. Tengok sini pun sama lebih kurang saja. Okey, kita ubah sedikit topo map dia.
boleh ubah. Kalau tengok dekat sini pun okey, tak ada offset sangat. Kedua-dua line dekat sahaja. Okey, untuk heart rate kita tengok pula. Heart rate pun tidak ada jauh beza juga. Kalau tengok dekat sini, dia punya kenaikan sama, cuma Apple punya graf agak, tapi kalau ikut julat dia lebih kurang je, bacaan dia lebih kurang sama je. Aku check bila aku lari lebih kurang sama, tak ada lari pun. Tengok dekat sini tak ada penurunan yang ketara, kedudukannya kedua-dua juga sama. Selain tu juga aku tak pakai jam tu ketat sangat pun, bacaan heart rate pada Apple Watch okey. Dia tak adalah off reading sangat. Okey, kalau tengok kat sini okey. Penurunan pun lebih kurang sama. Dia tak ada offset yang ketara. Tengok lebih kurang sama saja. Forerunner 745 dan Apple Watch. So aku boleh katakan dekat sini GPS untuk Apple Watch tak ada masalah. Heart rate, aku serius, aku kagum dengan ketepatan heart rate Apple Watch. Selain tu juga, satu kelebihan yang aku rasa sangat aku teruja atau sangat aku suka dekat Apple Watch ni adalah bila kita nak start aktiviti. Kalau macam jam-jam sukan lain, kita kena tunggu GPS untuk lock. Kadang-kadang kita kena tunggu lebih kurang 5-6 saat untuk GPS lock. Tapi untuk Apple Watch ni, korang just tekan run, dia terus run. Boleh run terus, tak perlu nak tunggu GPS untuk lock. Sebab by default jam sudah lock GPS tu. Jadi dekat sini agak smooth lah, kita tak perlu nak tunggu. Mana yang kalau pengguna, kadang kalau kita pakai jam sukan yang lain ni, kalau dia punya EPO dan CPE tak update, lagi lama kita nak tunggu. Tapi untuk Apple Watch, korang just tekan open run tu, terus boleh run, tak perlu nak tunggu. Jadi adakah Apple Watch sesuai untuk aktiviti sukan atau jam sukan korang? Terpulang pada ini video, sekiranya korang lebih cenderung menggunakan fungsi smart features dan korang menggunakan iPhone, Apple Watch adalah jam yang terbaik untuk korang. Tetapi sekiranya korang sangat detail atau concentrate atau serious into sukan, aku rasa Apple Watch bukan jam untuk korang. Sebab fungsi sukan pada Apple Watch buat masa ni agak limited dan tidak berapa detail seperti jam sukan lain. Selain tu juga kita ada masalah bateri yang tak tahan lama. So kalau korang into trail running, hiking yang melebihi 7 jam, aku rasa Apple Watch ni memang tak boleh survive, melainkan korang dah lari bersama power bank. Tapi macam aku cakap tadi, tiada langsung fungsi navigasi pada aplikasi asas iaitu workout. Korang perlu aplikasi ketiga di mana yang aku tahu kena bayar untuk gunakan fungsi itu. Jadi sekiranya korang mencari jam yang penuh dengan smart features dan korang tak kisah sangat berapa detail atau secara detail mengenai running korang, dan korang hanya lari lebih kurang tak serius into running, korang tak perlukan analisis data, tak perlu VideoMax, tak perlu paparan data field yang detail seperti jam tangan Garmin atau jam tangan Coros, Suunto, Apple Watch adalah jam terbaik untuk korang. Sekiranya korang serius into running, aku rasa Apple Watch tak sesuai untuk korang. Tapi terpulang pada korang, pada aku suka smart features, tapi aku tak suka multi-sport function pada Apple Watch. Okay, itu saja untuk kali ni. Aku harap video ni membantu korang untuk pemilihan jam. InsyaAllah aku akan buat review seterusnya mengenai cara-cara memilih jam tangan sukan. So minta maaf kalau review ni tak berapa detail. Aku boleh katalah baru lebih kurang menggunakan Apple Watch ni. Sekiranya aku ada tertinggal atau salah cakap, korang boleh tinggalkan di ruang komen. Kita boleh share sama-sama untuk kawan-kawan lain. Okay, itu saja untuk kali ni. Berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.